Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 1 SMK Tunku Panglima Besar bagi tahun 2021. Apa khabar semua? Okey, pada hari ini adalah hari pertama persekolahan kita dan sayangnya kita terpaksa berjumpa dalam keadaan yang secara maya begini, tetapi setidak-tidaknya saya dapat menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada kamu semua pada hari ini. Jadi saya berharap kamu semua dapat memberi tumpuan dan sudi melihat dan mendengar video ini untuk mendapat maklumat-maklumat terkini daripada pihak sekolah. Sebelum saya meneruskan aktiviti pada hari ini, ingin saya perkenalkan diri saya. Saya adalah Cikgu Azli bin Hashim, Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Tunku Panglima Besar. Ya, buat pengetahuan kamu semua, bagi unit bimbingan dan kaunseling SMK Tunku Panglima Besar, kita mempunyai 2 orang guru bimbingan kaunseling, iaitu yang pertamanya adalah saya dan yang keduanya adalah Cikgu Nur Zawani binti Muhammad Fazil. Jadi untuk hari yang pertama ini, jadi unit bimbingan dan kaunseling akan memulakan bicara kepada kamu untuk memberi maklumat kepada kamu tentang selok-belok persekolahan dan maklumat-maklumat asas yang perlu kamu ketahui supaya kamu tidak terkejut apabila kamu datang ke sekolah pada satu hari nanti. Jadi tujuan video ini diadakan adalah sebagai salah satu pengisian kepada program e-orientasi tingkatan 1 bagi tahun 2021. Jadi kita mulakan sedikit tentang maklumat tentang program e-orientasi ini. Apakah tujuannya dilaksanakan pada hari ini? Okey, yang pertamanya, kenapa program ini dilaksanakan juga pada hari ini adalah yang pertama untuk memberi pendedahan kepada kamu semua tentang subjek-subjek yang ada di tingkatan 1. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin memberi pendedahan kepada kamu tentang sistem pendidikan menengah, yang mana mungkin juga kamu boleh comparekan apa yang berlaku di sekolah rendah dan apakah perubahan ataupun persamaan yang berlaku di sekolah menengah. Dan yang ketiga, kita akan memberi pendedahan tentang hal ehwal murid. Apakah perkara-perkara yang kamu perlu patuhi, apakah perkara-perkara yang kamu perlu bersedia, apakah perkara-perkara yang kamu kena siapkan diri untuk hadir ke sekolah nanti. Dan juga perkara yang keempat, kita akan beri pendedahan tentang aktiviti-aktiviti co-curriculum yang terdapat di SMK Tunku Panglima Besar. Jadi perkara-perkara ini adalah sangat penting dan juga ada juga unit-unit lain yang akan memberi pendedahan kepada kamu seperti pusat sumber, seperti unit beasiswa, seperti unit buku teks SPBT. Jadi perkara-perkara ini sangat penting. Saya dimaklumkan juga sekarang ini pelajar tingkatan 1 masih belum mendapat buku teks. Jadi bagaimana kita nak mendapatkan buku teks itu? Nanti unit buku teks akan memberi penerangan kepada kamu semua. Jadi sila beri perhatian. Baik, bagi perkara pertama yang saya akan sentuh pada hari ini adalah berkenaan dengan subjek-subjek yang akan diambil oleh pelajar tingkatan 1 SMK Tunku Panglima Besar. Jadi subjek-subjek ini ditawarkan di sekolah ini. Apakah subjek-subjek tersebut? Okey, yang pertamanya adalah bahasa Melayu. Okey, yang keduanya adalah bahasa Inggeris. Yang ketiga adalah sejarah. Yang keempat adalah pendidikan Islam bagi pelajar Islam. Okey, yang kelima adalah pendidikan moral bagi pelajar yang bukan Islam. Seterusnya, mata pelajaran sains. Okey. Dan yang ke-6 adalah mata pelajaran matematik. Yang ke-7 adalah mata pelajaran reka bentuk dan juga teknologi. Ada kelas yang mengambil RBT ini dan ada juga kelas nanti yang akan ambil mata pelajaran asas sains komputer ataupun ASK. Okey, mata pelajaran yang seterusnya adalah mata pelajaran geografi. Okey. Dan juga ada juga mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Yang ni semua pelajar, kebiasaannya pelajar suka ni. Mata pelajaran PJK ni. Okey. Dan ada juga mata pelajaran pendidikan seni dan visual bagi pelajar-pelajar yang suka berimajinasi dan juga melukis. Dan yang terakhirnya ada pelajar yang akan mengambil bahasa
Tamil. Jadi bagi mata pelajaran berikut, ada kelas yang ambil, ada kelas yang tak ambil. Ada dua mata pelajaran yang menjadi agihan kelas-kelas tertentu. Yang pertamanya adalah RBT, ada kelas yang ambil, ada kelas yang tak ambil. Dan yang keduanya adalah mata pelajaran ASK. Ada juga kelas yang ambil dan ada juga kelas yang tidak ambil. Jadi saya terang sebagai permulaan sahaja. Kamu boleh bayangkan dah, kamu boleh faham dah apa yang akan kamu belajar di SMK Tunku Parlimen Besar. Tetapi isi kandungan setiap mata pelajaran akan diterangkan oleh guru-guru subjek-subjek berikut. Jadi sekurang-kurangnya kamu sudah ada dalam fikiran kamu apa yang akan kamu hadapi semasa di tingkatan 1 SMK Tunku Parlimen Besar. Okey, baik pelajar sekalian. Perkara yang kedua yang saya akan sentuh pada hari ini adalah berkenaan tentang sistem pendidikan menengah. Jadi apa yang perlu kamu tahu secara asasnya tentang sistem pendidikan di sekolah menengah adalah tentang pentaksiran berasaskan sekolah. Saya rasa di sekolah rendah dulu pun kamu telah melalui perkara ini. Jadi perkara ini sebagai ulangan, cuma perbezaannya mungkin dari segi cara taksiran, cara subjek dan sebagainya. Jadi apa perkara-perkara, elemen-elemen yang ada di dalam pentaksiran berasaskan sekolah ini? Okey, yang pertamanya tentulah kamu sedia maklum ataupun pernah mendengarnya tentang pentaksiran psikometrik. Okey, pentaksiran psikometrik ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh unit bimbingan dan kaunseling, iaitu saya dan juga Cikgu Norzawani. Jadi apa yang kamu akan melaluinya dalam tingkatan 1 ini? Jadi ujian psikometrik ini dia akan ada dua kategori, iaitu tentang yang pertamanya adalah inventory minat kerjaya dan yang keduanya adalah inventory trait personality. Jadi kedua-dua ujian personality ini akan dijalankan ketika kamu berada di tingkatan 1. Okey? Okey, perkara yang keduanya, apa yang akan dinilai adalah tentang PAJSK. Apakah yang dimaksudkan dengan PAJSK ini? PAJSK adalah pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Jadi di sekolah rendah dulu pun ada PAJSK ini. Apabila kamu datang ke sekolah menengah, masih ada PAJSK ini. Jadi kesimpulannya, apabila kamu berada di sekolah menengah ini, kamu terpaksa melibatkan diri dengan 3 aktiviti utama di sekolah. Apakah 3 aktiviti utama itu? Yang pertamanya adalah badan beruniform. Okey? Yang keduanya kelab. Okey? Kelab dan persatuan. Yang ketiganya adalah kelab sukan. Okey? Jadi kamu boleh aktif sekiranya kamu minat dalam unit uniform, kamu berusaha bersungguh-sungguh di dalam unit uniform untuk mendapat grade yang tertinggi. Begitu juga dalam kelab persatuan. Mungkin ada yang dahulunya pernah mewakili sekolah dalam bahas, okey, berpantun, bercerita. Jadi kamu boleh kembangkan bakat kamu di SMK Tunku Parlimen Besar. Begitu juga di dalam bidang sukan. Saya yakin ramai di sekolah dulu yang pernah mewakili sekolah, yang pernah mewakili daerah, yang pernah ke peringkat negeri, dan ada juga yang bakat-bakat yang pernah pergi ke peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Jadi kamu jangan sekat kamu punya kebolehan. Okey, kamu tunjukkanlah kebolehan kamu di SMK Tunku Parlimen Besar supaya kamu boleh kembangkan lagi bakat kamu untuk menjadi pelajar-pelajar yang terbaik, yang boleh mengharumkan nama sekolah, yang boleh menaikkan nama ibu bapa kamu. Okey, yang tu tentang PAJSK. Jadi tentang PAJSK ini nanti akan diterangkan secara detail oleh Cikgu Rohani binti Ngah, iaitu penekanan co-curriculum di sekolah kita. Jadi pada hari ini saya terangkan secara asasnya dulu, nak menerangkan apa elemen yang ada di dalam pentaksiran berasaskan sekolah. Jadi yang tu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga adalah berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Apakah yang dimaksudkan dengan pentaksiran bilik darjah ni? Ini adalah pentaksiran yang dilakukan ketika di dalam kelas, mengikut subjek-subjek. Jadi di dalam kelas kamu telah faham, di sekolah rendah dulu pun ada perkara ini. Cuma mungkin subjeknya berbeza, gurunya berbeza, cara pentaksiran berbeza. Okay? Jadi maksudnya kamu kena biasakan diri.
Jadi di dalam kelas kamu kena aktif, kamu kena rajin berkomunikasi, kamu kena siapkan kerja. Jadi macam-macam untuk memberi manfaat ataupun memberi TP, tahap penguasaan yang terbaik untuk diri kamu. Yang ini adalah berkaitan dengan PBD. Dan yang terakhir adalah tentang pentaksiran pusat. Walaupun dinamakan pentaksiran pusat, tetapi sekolah yang akan kelolakannya, iaitu kita buat dalam bentuk, pada dulunya kita katakan sebagai peperiksaan, tapi sekarang ni kita sebagai pentaksiran. Pentaksiran. Jadi kamu akan ada 4 elemen ini yang akan mewakili diri kamu nanti. Yang pertamanya adalah psikometrik, yang keduanya adalah PAJSK, yang ketiganya adalah PBD, dan yang keempatnya sebagai adalah pentaksiran pusat atau pentaksiran sekolah. Okey, baik pelajar-pelajar sekalian, tadi saya telah terangkan apakah tujuan program e-orientasi ini dijalankan pada hari ini. Saya juga telah menerangkan tentang subjek-subjek yang ada di tingkatan 1 di SMK Tunku Panglima Besar, dan juga saya juga menerangkan secara asasnya berkaitan dengan pentaksiran berasaskan sekolah. Dan kamu telah diberi penerangan tentang psikometri, telah diberi penerangan tentang PJSK, PBD dan juga pentaksiran pusat. Jadi eloklah kiranya saya pada slot yang seterusnya ini, saya akan menerangkan tentang fungsi unit bimbingan dan kaunseling di SMK Tunku Panglima Besar. Jadi kebanyakan ataupun rata-rata daripada pelajar-pelajar apabila sebut saja unit bimbingan dan kaunseling ini, rata-ratanya berpandangan negatif. Apakah yang saya maksudkan dengan pandangan negatif ini? Apabila pelajar datang berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling, rata-ratanya berfikiran pelajar tersebut mempunyai masalah, pelajar tersebut teruk, tidak berdisiplin dan sebagainya. Ini perkara yang perlu saya terangkan kepada kamu. Ada di kalangan pelajar-pelajar yang datang bukan sahaja yang bermasalah, bukan sahaja yang bermasalah disiplin, tetapi ada yang datang daripada golongan pelajar-pelajar yang sangat cemerlang, ada yang datang di segi pelajar yang aktif sukan, yang boleh membantu orang lain. Jadi unit kaunseling ini ada dua side, yang mana pelajar yang sangat positif dan ada juga pelajar yang berada di golongan yang negatif. Jadi kamu kena betulkan cara pemikiran kamu atau cara pandangan kamu kepada unit bimbingan dan kaunseling. Datanglah berjumpa dengan kami dan sekejap lagi saya akan terangkan apa fungsi unit bimbingan kaunseling di SMK Tunku Panglima Besar. Okey, apakah fungsi unit bimbingan dan kaunseling di sekolah? Okey, tugas utama kami adalah tentunya adalah memberi kaunseling kepada murid. Jadi kaunseling ini terbahagi kepada dua, iaitu kaunseling individu secara perseorangan, dan yang keduanya adalah kaunseling kelompok, iaitu berkumpulan. Tetapi selain pada kaunseling, kita juga melaksanakan aktiviti bimbingan, iaitu bimbingan individu dan juga bimbingan kelompok. Jadi ada perbezaan, sesi kaunseling dan juga sesi bimbingan ni ada perbezaannya. Yang kaunselor saja yang akan mengetahuinya. Okey. Jadi selain daripada aktiviti kaunseling dan juga bimbingan ini, unit bimbingan dan kaunseling akan juga menjalankan program-program tertentu di sekolah untuk memberi kemahiran-kemahiran tertentu kepada pelajar ataupun memberi info-info yang berguna kepada pelajar. Dan seterusnya, yang sangat popular sekarang ini adalah tentang program ziarah cakna, yang mana guru bimbingan kaunseling ataupun cikgu-cikgu lain akan menziarahi murid ataupun keluarga di rumah masing-masing. Jadi ada ziarah cakna ini dilakukan dalam golongan pelajar yang cemerlang, ataupun tentang kebajikan pelajar, ataupun juga tentang masalah-masalah disiplin. Jadi biarlah saya pergi ke rumah kamu atas dasar kamu ni adalah pelajar cemerlang, ataupun atas dasar kebajikan kamu, bukan atas dasar masalah disiplin yang telah kamu lakukan. Jadi di unit bimbingan dan kaunseling ini kita akan memberi fokus kepada 4 bidang utama. Apakah 4 bidang utama itu?
Yang pertamanya adalah pembangunan dan perkembangan sasiah murid. Itu adalah bidang yang pertama. Bidang yang kedua adalah tentang pendidikan kerjaya murid. Okey, itu adalah bidang yang kedua. Bidang yang ketiga adalah peningkatan disiplin diri murid. Dan yang terakhirnya, bidang yang terakhir adalah psikososial dan juga kesejahteraan mental. Jadi sekejap lagi saya akan terang apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan dan perkembangan sasiah diri murid, tentang pendidikan kerjaya, tentang peningkatan disiplin diri murid, dan yang terakhirnya tentang psikososial dan kesejahteraan mental. Okey, sekarang saya akan terangkan tentang bidang yang pertama, iaitu pembangunan dan perkembangan sasiah diri murid. Apakah aspek-aspek yang akan ada di bawah bidang ini? Iaitu yang pertamanya tentang pengurusan diri. Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan diri? Mungkin dari segi pengurusan masa, okey, dari segi bagaimana nak menguruskan stres, bagaimana nak membuat keputusan, semua itu termasuk di dalam pengurusan diri. Aspek yang kedua adalah tentang tingkah laku kurang sopan. Ada pelajar-pelajar yang ada sifat yang kurang sopan kepada guru, kepada ibu bapa, kepada rakan-rakan, kepada kaki tangan sekolah, orang awam dan sebagainya. Jadi kita cuba bimbing supaya pelajar ini terus berada di landasan yang betul sebagai seorang pelajar. Aspek yang ketiga tentang hormat menghormati. Seperti mana ramai yang ketahui SMK Tunku Panglima Besar ni, yang pertamanya ada pelbagai kaum, yang keduanya ada pelbagai usia. Jadi sifat hormat menghormati ini sangatlah ditekankan di SMK Tunku Panglima Besar. Bukan saja di sekolah ini, saya rasa semua sekolah akan menekankan tentang sifat hormat menghormati. Jadi jika ada pelajar yang mempunyai masalah tentang sikap hormat menghormati ini, jadi unit kaunseling akan memainkan peranannya. Jadi yang seterusnya, aspek apa yang ada dalam pembangunan dan perkembangan sasiah diri ini adalah tentang kepimpinan. Kita akan memberi pendedahan, kita akan buat kursus, kita akan memberi info-info, melatih untuk seseorang menjadi pemimpin muda. Salah satunya mungkin bagaimana cara nak berkomunikasi, bagaimana cara nak memberi arahan, bagaimana nak berucap di tempat awam ataupun di hadapan orang ramai. Kemahiran-kemahiran tersebut kita akan terangkan di dalam program ataupun dalam sesi-sesi kaunseling ataupun bimbingan di sekolah. Dan aspek yang terakhir yang ada di dalam pembangunan dan perkembangan sasiah diri ini adalah tentang kemahiran-kemahiran sosial. Apakah yang dimaksudkan dalam kemahiran-kemahiran sosial ni? Salah satunya di segi kemahiran asertif diri. Asertif diri ni bagaimana kita nak menjaga diri kita daripada jadi terlalu agresif ataupun menjadi terlalu pasif. Yang ni, jika siapa yang nak tahu tentang kemahiran-kemahiran ini, boleh datang berjumpa dengan saya dan juga dengan Cikgu Zawani. Yang ini promote sikit untuk unit bimbingan dan kaunseling. Jangan malu, jangan takut. Badan saya besar tetapi penyayang. Jadi itu adalah tentang bidang yang pertama dalam unit bimbingan dan kaunseling. Okey, kita akan sambung untuk bidang yang kedua, yang unit bimbingan dan kaunseling akan memainkan peranannya. Bidang yang kedua ini adalah tentang pendidikan kerjaya. Apakah yang ada, aspek-aspek yang akan ada di dalam pendidikan kerjaya ini? Okey, aspek yang pertama kita akan memberi penekanan tentang hala tuju kerjaya. Ramai pelajar yang di luar sana apabila ditanya ke mana kamu nak belajar, kamu nak jadi apa dan sebagainya, ramai juga yang kata tidak tahu, yang tak tahu nak belajar di mana, tak tahu nak jadi apa, tak tahu nak kerja apa. Jadi salah satunya fungsi kami adalah menjelaskan kepada pelajar ke mana arah tuju belajar mereka, ke mana arah tuju pekerjaan mereka. Kita akan memberi bimbingan. Okey. Aspek yang kedua berkenaan dengan pemilihan bidang kerjaya. Ada yang pandai belajar, yang bijak belajar, tetapi tidak pandai memilih bidang apa yang patut diceburi. Jadi kita akan mempermudahkan mereka untuk membuat keputusan. Okey. Aspek yang seterusnya yang ada adalah tentang penyebaran maklumat kerjaya. Ada pelajar yang tidak tahu, yang ingin menjadi, contohnya
seorang doktor, contoh untuk menjadi seorang doktor, tetapi tidak tahu di mana ingin sambung belajar, bagaimana nak sambung belajar, apakah syarat-syarat untuk sambung belajar dalam bidang kedoktoran. Jadi kita akan memberi bantuan ataupun kita akan memberi bimbingan supaya pelajar itu dapat bersedia untuk menjadi seorang doktor yang berjaya. Okey, aspek yang seterusnya adalah tentang pengetahuan tentang sesuatu kerjaya. Kadang-kadang bila disebut tentang sesuatu kerjaya, pelajar tidak tahu. Contohnya sains perikanan, kerja macam mana cikgu? Contoh kan, fisioterapi, bagaimana kerjanya cikgu? Kadang-kadang bila disebut tentang agroteknologi, pelajar tidak tahu apakah yang dimaksudkan dengan agroteknologi. Jadi kita akan memberi penerangan apakah yang dimaksudkan dengan agroteknologi, apakah yang dimaksudkan dengan fisioterapi, apa yang mereka perlu lakukan. Jadi ini dapat membantu pelajar membina minat mereka terhadap sesuatu kerjaya. Jadi datanglah berjumpa ada lagi aspek-aspek lain dalam orang kata pendidikan kerjaya ini. Kita akan membuat inventory personality. Di dalam inventory personality itu kita akan dapat tahu secara langsung tentang diri kita. Kita ni minat dalam bidang yang bagaimana? Adakah kita ni dalam bidang artistik ke, ataupun dalam bidang realistik ke, ataupun konvensional ke. Jadi kita akan buat, kita akan maklum kepada kamu supaya kamu boleh tumpu terhadap minat kamu sendiri. Jadi bidang pendidikan kerjaya ini ada juga ujian-ujian inventory yang kita akan buat untuk membantu kamu membuat keputusan. Jadi janganlah segan silu untuk datang berjumpa. Sekali lagi saya promote, jangan malu, jangan segan datang berjumpa dengan guru bimbingan kaunseling anda. Okey, seterusnya kita akan teruskan ke bidang yang ketiga, iaitu berkenaan dengan peningkatan disiplin diri murid. Jadi saya berharap pelajar-pelajar tingkatan 1 bagi tahun 2021 ni janganlah ada yang terlibat di dalam bidang ini, iaitu peningkatan disiplin murid. Apa yang perkara-perkara yang kita akan ambil kira di dalam bidang ini? Yang pertamanya berkenaan dengan vandalisme, iaitu merosakkan harta benda sekolah. Kita akan ambil menjalankan bimbingan terhadap pelajar tersebut. Yang keduanya berkenaan dengan menghisap rokok di kawasan sekolah. Yang ni pun saya harap pelajar-pelajar tingkatan 1 pada tahun ini dapat bebaskan diri daripada masalah rokok. Di segi tidak pentingkan masa, buli, tingkah laku jenayah, pukul dan sebagainya. Ponteng sekolah, ponteng kelas. Nantilah bila kamu datang ke sekolah nanti kan. Okey, harap-harap tidak adalah yang pelajar-pelajar yang ponteng sekolah, ponteng kelas. Sebenarnya yang rugi itu bukan guru, yang rugi itu adalah diri kamu sendiri. Okey, ada juga pelajar-pelajar yang nakal. Di dalam kelas kita akan ambil kira, ada yang suka kacau rakan, ada yang suka kacau cikgu pun ada juga kadang-kadang tu, yang tak hormat cikgu kan. Ada yang pelajar-pelajar yang melakukan tingkah laku lucah di dalam kelas. Ada pelajar lelaki menunjukkan isyarat lucah kepada pelajar perempuan. Yang tu juga kita akan beri bimbingan, beri kaunseling kepada pelajar tersebut. Tingkah laku kurang sopan yang saya kata tadi. Okey. Tidak amanah. Ada juga pelajar yang contohnya kawan-kawan beri kepercayaan kepada beliau untuk menjaga duit dan sebagainya, ataupun menjaga barang tiba-tiba, ataupun dia mencuri. Itu semuanya diambil kira. Dari segi kekemasan diri, dari segi rambut cantik tak cantik, kuku panjang, pakaian bersih tak bersih, comot tak comot, semuanya kita akan beri bimbingan supaya pelajar itu berada dalam keadaan yang sepatutnya sebagai seorang pelajar. Okey, dan kes-kes lainlah, yang kes-kes khas yang berlaku, isu-isu semasa yang mungkin melibatkan pelajar itu terjebak dalam masalah disiplin. Jadi saya haraplah pelajar-pelajar tingkatan 1 bagi tahun 2021 ni janganlah kamu terlibat dalam masalah-masalah disiplin ini. Lebih baiklah kamu terlibat dalam pembangunan sasiah diri, ataupun di segi kerjaya, ataupun di segi kurikulum. Banyak lagi perkara yang kamu boleh ambil perhatian daripada kamu memutuskan untuk buat keputusan kamu nak terlibat dalam masalah disiplin yang akhirnya menyusahkan ibu bapa. Yang itulah yang paling kesian. Yang paling kesian adalah menyusahkan ibu bapa. Ibu bapa telah menghantar kamu ke sekolah, memberi
pendidikan, ingin memberi pendidikan yang terbaik kepada diri kamu, tetapi kamu melibatkan diri dengan masalah disiplin, sangat kesian kepada ibu bapa kamu. Jadi pertimbangkanlah sebaik mungkin. Saya bagi tahu siap-siap, saya beritahu siap-siap kepada kamu, jagalah diri kamu baik-baik di SMK Tunku Parlimen Besar. Janganlah libatkan diri dengan masalah disiplin. Jaga diri, jagalah air muka kedua ibu bapa kamu. Okey, bidang yang terakhir yang saya akan beri pendedahan kepada kamu tentang unit bimbingan kaunseling SMK Tunku Parlimen Besar adalah berkenaan dengan bidang psikososial dan juga kesejahteraan mental. Jadi apa yang terkandung di dalam bidang ini, iaitu bagi pelajar-pelajar yang mempunyai masalah. Masalah ni kadang-kadang bukan semua orang yang akan hadapi, ada sesetengah pelajar saja. Yang pertamanya tentang masalah keluarga. Ada di kalangan pelajar-pelajar kita yang kadang-kadang ada masalah keluarga, pergaduhan keluarga, kedua ibu bapa, perceraian, pergaduhan dengan adik-beradik dan sebagainya lah. Jadi kamu boleh datang berjumpa, kami sedia mendengarnya, kami sedia menjadi pendengar yang baik kepada kamu semua. Okey, itu yang pertamanya. Yang kedua berkenaan dengan kemahiran belajar. Ada pelajar yang stres. Sebab dia tidak mahir, tidak menguasai tentang kemahiran belajar. Bagaimana nak membaca tetapi nak membaca dan juga nak mengingat. Ada yang tidak pandai bagaimana nak buat nota. Ada juga stres bila di dalam kelas apa yang cikgu ajar dia susah nak faham. Jadi kamu datang berjumpa, kita berbincang dan kita boleh berkongsi bagaimana cara-caranya kamu nak memperbaiki keadaan tersebut. Okey? Dan juga ada juga masalah-masalah tentang perkauman. Yang ni kalau boleh saya harap elakkanlah perkara-perkara ini dari segi kamu bercakap yang boleh menimbulkan isu-isu perkauman dalam kelas. Tetapi sekiranya ada, kita akan panggil. Kita akan panggil untuk memberi bimbingan kepada pelajar tersebut. Okey? Ada juga di kalangan-kalangan rakan-rakan kita, pelajar-pelajar yang ada masalah komunikasi. Apakah yang dimaksudkan dengan masalah komunikasi ini? Kadang-kadang banyak menyendiri, tidak suka berkawan, jadi dia berseorangan. Ada juga rakan-rakan lain yang tidak suka berkawan dengannya. Dan ada juga yang pelajar yang suka cakap lepas. Dia rasa dia saja hebat, orang lainnya semuanya tak baik dan sebagainya. Jadi akhirnya dia dipulaukan. Ada juga kes-kes yang sebegini. Tentang pengurusan emosi, tentang masalah seksual, ada gangguan seksual tapi takut nak bagi tahu kepada sesiapa. Kamu boleh jumpa kepada kaunselor kamu ini. Kamu boleh datang bercerita. Kalau yang lelaki ataupun perempuan yang selesa dengan diri saya, boleh jumpa dengan saya. Ataupun yang selesa kepada Cikgu Nur Zawani, guru perempuan, boleh berjumpa dengan Cikgu Nur Zawani. Tak ada masalah. Masalah seksual ni yang pertama boleh berlaku di mana? Boleh berlaku di dalam kawasan sekolah. Yang keduanya boleh berlaku di luar kawasan sekolah, di tempat-tempat awam. Dan yang ketiganya, ia juga boleh berlaku di dalam rumah sendiri. Jangan takut, jangan segan, datanglah berjumpa. Okey? Yang seterusnya tentang isu-isu remaja. Kadang-kadang kamu sedang meningkat naik kan? Sedang meningkat naik, ada perasaan-perasaan, emosi-emosi terganggu berkaitan dengan isu-isu remaja. Boleh datang kita bincang. Dan yang terakhirnya berkaitan dengan kerohanian diri. Tentang bagaimana nak memperkuatkan kerohanian diri, bolehlah kita berkongsi sedikit sebanyak. Sekiranya kita tidak mampu, kita akan rujuk kepada orang-orang yang lebih pakar. Jadi itu adalah bidang yang terakhir. Saya ulang balik, bidang yang pertama berkenaan dengan pembangunan dan perkembangan sahsiah diri. Yang keduanya berkenaan dengan pendidikan kerjaya. Yang ketiganya tentang peningkatan disiplin diri murid. Dan yang keempatnya psikososial dan kesejahteraan mental. Saya rasa empat-empat bidang ini mesti akan ada sedikit yang boleh membantu kamu, membimbing kamu untuk menjadi pelajar ataupun manusia yang berguna di suatu hari nanti. Jadi saya nak promote sekali lagi, jangan malu, jangan segan, datanglah berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling kamu, sama ada saya dan juga Cikgu Nur Zawani. Okey, saya harap dengan apa yang telah saya sampaikan sebentar tadi, kamu dapat memahami fungsi-fungsi unit bimbingan dan kaunseling di sekolah. Jadi seperti yang saya dok promote sebelum ni, datanglah berjumpa supaya kita dapat mengeratkan hubungan di antara pelajar dan juga guru bimbingan dan kaunseling. Dan saya sangat terbuka kepada semua waris,
sekiranya waris ingin datang berjumpa dengan kami untuk berbincang permasalahan anak-anak, untuk berkongsi idea dan sebagainya, saya sangat terbuka. Jadi saya jemput datang apabila selesai nantilah. Apabila sekolah dibuka nanti, waris boleh datang berjumpa, kita boleh berbincang. Jadi untuk slot yang terakhir ini ingin saya memberi sedikit nasihat kepada pelajar-pelajar sekalian. Perkara pertama yang saya ingin sampaikan kepada kamu, yang pertama, kamu tetapkanlah matlamat kamu sebaik mungkin. Kenapa kamu ingin belajar di SMK Tunku Panglima Besar? Kenapa kamu ingin mendaftar? Kenapa kamu ingin belajar? Kamu kena tetapkan matlamat. Adakah kamu ingin berjaya ataupun kamu ingin menjadi seorang yang gagal? Sekiranya kamu mendaftar untuk menjadi seorang yang berjaya, berusahalah sesungguh-sungguhnya. Berusahalah sebaik-baiknya supaya kamu dapat mengecapi impian kamu pada satu hari nanti. Yang keduanya, kita sekarang berada di dalam zaman yang serba mencabar. Dengan sekarangnya, dengan keadaan COVID dan sebagainya. Jadi kamu kena tabah, kamu kena kreatif. Bagaimana kamu nak membina diri kamu. Nanti kamu akan menghadapi kelas-kelas online dan sebagainya. Tabahkanlah diri, buatlah apa yang terbaik untuk diri kamu, untuk memastikan kamu menjadi pelajar yang cemerlang. Okey? Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, saya ingin memberi nasihat kepada kamu berkenaan tentang pengorbanan. Korbankanlah perkara-perkara yang tidak penting dalam diri kamu. Berilah perhatian, berilah pengorbanan kepada perkara-perkara yang penting dalam diri kamu. Okey, untuk mendapat kejayaan yang besar, banyak perkara-perkara yang kecil yang kamu perlu korbankan. Jadi ingatlah, saya ulang sekali lagi, untuk mendapat kejayaan yang besar, banyak perkara-perkara kecil yang perlu kamu korbankan. Dan yang terakhirnya, kamu berusaha ini bukan untuk hari ini, bukan untuk esok. Kamu berusaha untuk mencapai kejayaan 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, sampailah ke hari tua kamu. Apa yang kamu lakukan pada hari ini akan memberi kesan kepada hari tua kamu. Jadi kamu berfikirlah secara matang. Kamu sudah masuk ke alam persekolahan sekolah menengah. Jadi kamu sepatutnya lebih matang, berfikir secara rasional, buatlah keputusan yang terbaik untuk diri kamu. Bagi guru di sekolah ini, kami sangat menerima kamu, menadah tangan menerima kehadiran kamu suatu hari nanti untuk belajar bersama-sama di sekolah ini. Dan saya yakin ibu bapa di rumah pun mempunyai harapan yang cukup besar kepada diri kamu. Buatlah yang terbaik untuk diri kamu, buatlah yang terbaik untuk kedua ibu bapa kamu, dan harumkanlah nama SMK Tunku Panglima Besar. Biarlah jasa jadi kenangan. Jadi saya ingin mohon ampun sekiranya ada kesalahan tutur kata sepanjang saya membuat video ini. Sekiranya ada kesalahan, saya mohon maaf. Dari hujung rambut sampailah hujung kaki, kita manusia biasa, akan ada kesilapan-kesilapan yang kita ucapkan. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada yang terasa hati sepanjang saya mengeluarkan video ini. Dan saya berharap kamu bersedialah untuk menjadi pelajar SMK Tunku Panglima Besar yang cemerlang. Bye. Assalamualaikum.